tangga kejaya dengan pangkat dan gaji. Itu satu lagi antara sebab Umi belajar bersungguh-sungguh. Jadi selepas MCE, Umi last batch of MCE masa tu sama dengan SPM sekarang ni, Umi telah dapat tawaran belajar ke Canada. Kan, Canada selama 5 tahun dalam bidang economics. Jadi Umi pun terbanglah. Hari pertama nak pergi ke airport tu, Umi tutup aurat dengan sepenuhnya. Kalau sebelum tu cuba-cuba nak pakai tudung pun mak memang suruh buka. Ini cerita lama sekarang ni semua dah okey. My parents semua dah okey. Tapi masa cerita dulu ni, zaman-zaman 70-an, 80-an tu. Mereka halang kan, kata rambut wanita tu kan, rambut untuk wanita tu adalah mahkota kan, kata. Buat apa nak tutup? Kan Allah ciptakan rambut tu untuk dihias dan sebagainya kan. Jadi memang halangan tu banyak. Jadi bila Umi dapat peluang untuk pergi ke sebuah negara yang jauh daripada kampung tu, di situlah Umi menggali lagi ilmu Islam dengan lebih banyak lagi, dengan program-program di tempat kami belajar. Walaupun kami adalah first batch yang kerajaan Malaysia hantar ke sana, tapi tak apa, kami tak ada senior, tapi impian untuk belajar mendalami agama menebal. Jadi di samping mendapat sijil akademik, Umi juga belajar agama dengan Arab Sisters lah dekat sana kan, yang banyak memberi pencerahan dan sebagainya. Jadi dalam keadaan blur kan sebenarnya, iman di dada tu nipis. Pengetahuan tentang agama tu tak adalah begitu tinggi, baca Al-Quran pun tak adalah betul sangat kan. Tapi sebab kita pakai tudung kan, tutup aurat, Umi antara yang selalu ditolak untuk jadi imam ke, atau bagi tazkirah ke, atau sesi-sesi keagamaan, Umi akan ditolak untuk lead lah maksudnya. Jadi ini ada satu yang macam good lah for me kan. Jadi Umi praktis dan bertambah kuat dan dari semasa ke semasa, walaupun kalau ikutkan bacaan memang teruklah, malu nak cakap ke anak-anak Umi jadi imam, tapi bacaan yang memang pernah ditegur oleh sahabat seorang orang Kelantan, dia pandai sikit kan, Kelantan Terengganu, bacaan betul sikit, tapi tak berani jadi imam. Dia datang tegur Umi, kata Siti bacaan you silam kan. Tapi sebab kita keinginan kan untuk memperbaiki diri dan sebagainya, keberanian tu datang. Jadi itulah antara kenapa Umi cerita ni adalah kerana Umi dari latar belakang keluarga yang biasa sahaja, dari latar belakang pendidikan agama yang sederhana kan, dengan pengetahuan membaca Al-Quran yang simple, tetapi 30 tahun kemudian Alhamdulillah Umi berjaya kan melahirkan anak-anak yang bukan setakat dia cemerlang di bidang akademik, tetapi hafal 30 juz Al-Quran. Sebab tu dia kata, it can happen to anybody. Siapa pun keluarga dekat Malaysia ni boleh mencapainya. Itu yang kita nak share sama-sama, insyaAllah. Jadi selepas belajar, Umi dapat sijil yang ni lah, maksudnya mencapai kejayaan belajar dengan tak adalah melanggar scholarship dan sebagainya. Di tahun akhir Umi bertemu dengan Abah Profas. Itu salah step yang kedua lah, iaitu pencarian pasangan yang boleh membantu kita untuk realize our dream kan. Jadi kalau salah pilih itu menyukarkan sikit, tapi Alhamdulillah memang Umi plan seorang yang mempunyai fikrah yang sama kan, yang ingin memiliki keluarga yang sebegini. Jadi Alhamdulillah Allah ketemukan dengan Abah, dan kami bersama-sama di tahun akhir sebelum balik Malaysia, Umi telah berbincang dari hati ke hati dengan Abah dan telah capai kata sepakat. Umi pergi luar negara tadi tu 5 tahun belajar bersungguh-sungguh kan, dengan bersengkang mata dan sebagainya untuk genggam ijazah, nak berkejaya hebat. Tetapi akhirnya disebabkan agenda yang lebih besar dalam hidup Umi yang ingin kami capai bersama, itu melahirkan anak-anak kan, Al-Hafiz dan profesional ni, maka agenda yang personal, pribadi menjadi kecil sekali. Jadi Umi telah bersetuju dengan saranan Abah untuk bila balik ke Malaysia Umi tidak bekerja. Jadi macam satu tamparan jugalah pada Umi, kata betul ke tindakan ni kan. Memang satu keputusan yang amat besar sebab implikasi dia pada keluarga, pada masyarakat kan. Sebab persepsi masyarakat kat Malaysia ni, wanita semakin tinggi pendidikan dia, semakin dituntut untuk berkejaya hebat di luar rumah. Itu persepsi tu. Stigma tu masih lagi mendebal sehingga ke hari ini, dan Umi yakin ramai kan mereka-mereka yang memilih untuk berada di rumah mendidik anak sendiri tu tertekan kan,
dalam keadaan stres dan tohmah kan, dilempar dengan label wanita kelas kedua. Umi yakin sehingga ke hari ini. Dan Umi banyaklah dapat mesej daripada para suri rumah yang menangis dan sebagainya kan, kerana mereka memilih untuk menjadi suri rumah mendidik anak tetapi tidak diberi pengiktirafan yang sebetulnya. Jadi untuk kami, alhamdulillah Umi dengan Abah bersetuju. Jadi kami redah satu suasana yang macam memang banyak halangannya dengan keluarganya, dengan jiran tetangga yang mengata kan, kenapa pergi belajar, penat-penat belajar luar negara 5 tahun, balik duduk rumah jaga anak. Memang sampai mak mertua sendiri pun every time dia jumpa dengan anak-anak, bila Umi nak kerja? Kenapa Umi tak kerja lagi? Soalan-soalan itu sentiasa disoalkan sampai dah umur 35 tahun. Anak Suhail dah masuk tadika pun masih lagi soalan itu ditanya. Betapa kan orang tak nampak agenda penting pendidikan anak-anak ni, parenting yang perlu kan ibu dan keluarga kan berikan pada anak-anak, tapi mereka melihat kepada material lebih lagi kan. Jadi itu yang Umi alami. Dia kena kuat semangat, kuat tekad kita, mental kena kan kukuh, jiwa kena besar kan. Tak boleh macam mudah koyak, mudah menangis dan sebagainya. Jadi Suhail anak bongsu Umi, pada ketika zaman-zaman gawat, Umi telah membantulah Abah daripada segi keuangan keluarga dengan melakukan kerja-kerja dari rumah kan, work from home mother kan. Jadi maknanya adalah juga sumbangan Umi dalam keadaan adalah satu sumber rezeki. Kadang-kadang susah kita dengan ekonomi di Malaysia kan. Jadi Umi membantu. Kadang-kadang Umi terjemah buku kan, terjemah buku daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Malaysia. Satu buku ilmiah tu, buku universiti tu, satu patah perkataan 10 sen. Tapi kalau satu buku tebal beberapa ratus halaman tu, dapatlah beberapa belas ribu kan. Okeylah, orang buat 2 bulan, Umi buat 6 bulan. Jadi membantu juga keluarga. Ada juga Umi jual kuih lah, jual kain, beli kat Singapura, jual kat Kedah kan, barang-barang Kedah jual kat Johor dengan kawan-kawan. 1001 cara lah untuk Umi mendapat keuangan membantu Abah. Tetapi akhirnya di usia 35 tahun Umi Suhail tadika, Umi telah bekerja sepenuh masa. Mencapai cuba meet mak mertua punya permintaan yang inginkan menantu dia berkejaya. Jadi di usia 35 tahun Umi telah bekerja sepenuh masa, bermula daripada pegawai biasa hinggalah the last position yang Umi pegang adalah COO sebuah syarikat yang perkhidmatan Hospital An-Nur di Bangi, kalau siapa pernah dengar. Itu projek Umi, dan juga Universiti Cyberjaya di Cyberjaya. Itu projek Umi juga. Selama 12 tahun Umi bekerja sepenuh masa. Jadi memang enjoy because kan Umi seorang wanita yang minat berkejaya, dan masa tu alhamdulillah berjaya juga melahirkan profesional Al-Hafiz iaitu Suhail. Suhail dan Farhan adalah produk daripada seorang ibu yang berkejaya. 3 yang atas tu Umi stay at home dan work from home. Jadi Umi nak kata walau apa pun status seorang wanita, dia seorang suri rumah, seorang bekerja dari rumah dan seorang bekerja sepenuh masa, masih lagi mampu insya-Allah untuk melahirkan anak-anak profesional Al-Hafiz. So Umi telah buktikan kan, bukan sekejap tapi 12 tahun bekerja ya. And yet boleh lahirkan juga. 12 tahun berselang-seli suri rumah dan bekerja di rumah. Alhamdulillah berjaya. Dan kita akan share hari ini insya-Allah. Dan selepas tu Umi involve dengan NGO nama Darul Insyirah, Rumah Warga Emas Darul Insyirah di Bangi. Umi salah seorang pengasas. Selama 5 tahun Umi involve dengan NGO, dan kini Umi sepenuh masa bersama Profas Holdings insya-Allah memberi ceramah ke seluruh Malaysia. So insya-Allah Umi stop dulu kat sini, sekejap lagi kita beri sambung lagi. Okey, jazakillah khairan jazak kepada Umi. Macam Umi cerita tadilah, kan Umi ada pengalaman, Umi sebut kat sini 12 tahun jadi ibu suri rumah, berkejaya di rumah, wanita berkejaya 12 tahun. Sini semua wanita wanita berkejaya lah kan. InsyaAllah boleh. Saya pun merupakan macam disebut tadi lah produk profesional hufaz daripada
ibu yang waktu tu berkejaya. Nanti insyaAllah anak-anak profil serupa macam saya lah lebih kurang. Nanti sini yang lelaki insyaAllah semualah kan, tak ada yang jadi suri rumah kat sini kan. Alhamdulillah, semua berkejaya lah. Jadi insyaAllah boleh kita cerita kat saya. Dia sebenarnya nak cerita kat Umi ni memang jiwa dia tu, jiwa career lady. Memang wanita yang memang nak berkejaya. Umi itu yang belajar sampai ke Canada semua kan. Jadi bila balik tu akhirnya buat keputusan dengan abah untuk stay jadi ibu suri rumah. Memang Umi menahan orang kata nafsu tu lah, nafsu nak berkejaya tu. So lepas 12 tahun tu dapat peluang berkejaya, memang Umi buat sungguh-sungguh. Asal Umi masuk company tu asalnya nak bankrupt dah Umi kan. Nak bankrupt dah. Umi bangun kan sampai berjaya, lepas tu Umi keluar company lain, cari company lain yang nak bankrupt pula. Bangunkan lagi sampai berjaya, keluar cari lagi company lain nak bankrupt juga. Jadi Profas ni pun asalnya nak bankrupt lah. Tu yang Umi datang tolong jadi pengerusi Profas, alhamdulillah lah. Masih hidup sini. Jadi lepas ni siapa yang nak bankrupt, insyaAllah boleh jumpa Umi lah. Ya, kita tolong sikit-sikit ya. Gurau. Okey. Jadi berbalik kepada topik kita hari ini, insyaAllah apa yang kita akan kongsikan hari ini ialah berkenaan master plan untuk membina anak-anak profesional hufaz ini. Kita pergi ke 6 fasa umur. Saya minta izin berdiri boleh tak? Sebab orang kata saya bila berdiri ni nampak slim sikit kan? Okey, kita pergi ke 6 fasa umur anak-anak ni, di mana fasa pertama ialah pra perkahwinan.